Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua sahabat-sahabat, brother-brother, sister-sister di Yongko yang ada yang menontonlah video ini kali ni. Alright, so kita nak sambung pada hari ini chapter review yang untuk chapter yang seterusnya. Sebab itu kita dah buat untuk chapter 1015 dan aku dah janji untuk teruskan dengan chapter review dengan chapter-chapter yang akan datang. So kita akan teruskan review untuk chapter 1016, which is sebenarnya chapter 1016 ni dah keluar minggu lepas, tapi aku saja buat lambat sikit sebab minggu ini minggu yang sekarang sekarang ni libur kan. So kita akan buat chapter review untuk 1016, tapi sebelum tu seperti biasa jangan lupa tekan butang subscribe terlebih dahulu, tekan bell notification supaya korang dapat video daripada channel Dionco every time kita orang upload, dan jangan lupa juga untuk like and share our video. And tak ada benda lagi kot. Alright, so tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan chapter review untuk chapter yang ke-1016. Let's go. Alright, so untuk chapter yang ke-1016 ini kita bakal berbincangkanlah berkenaan dengan apa yang telah terjadi sebenarnya sepanjang pertarungan di Onigashima sebenarnya. Alright, so 1016 ini bertajuk This is Otama, macam yang korang boleh tengok lah. So kita punya tajuk pada kali ini adalah This is Otama, atau dalam bahasa Melayunya adalah inilah Otama. So pada panel pertama kita diperlihatkan bahawa semua orang-orang di Flower Capital sedang meraihkan festival api lah, festival api, fire festival lah, sambil yang ada di situ yang dilukiskan oleh Eiichiro Oda, iaitu siapa tu, Tengu Yamahitetsu dan juga Otoko yang sedang berada di Flower Capital itu juga, tanpa mereka semua sedari sebenarnya bahawa Onigashima bakal tergolek ataupun terhempap di atas kepala mereka sebenarnya, which is seperti mana yang kita tahu itu adalah salah satu rancangan Kaido, which is untuk menerbangkan Onigashima daripada kedudukan asalnya, dan sekarang ni dia akan terbangkan dan akan letakkan Onigashima itu di atas Flower Capital seperti mana yang kita tahu. So itulah bakal berlaku, tetapi orang-orang dekat Flower Capital semua tak tahulah sebenarnya. So sebenarnya dalam masa yang sama, diorang juga mengharapkan supaya keadaan bakal berubah, Kaido pun bakal keluar, bakal diusir daripada Wano, Orochi pun tak akan menjadi shogun lagi, dan sebenarnya itulah harapan orang-orang di Wano sebenarnya. So sekarang ni mereka semua sedang meraihkan festival api yang sedang diadakan di Flower Capital sekarang ini. Kemudian scene ditukar pula kepada perbincangan dan juga analisis daripada pihak CP0. Sebenarnya kita tak tahu lagi CP0 ni sama ada dia berada di Flower Capital ataupun dia sedang berada di Onigashima. Sebab kalau dia berada di Flower Capital, kemungkinan besar mereka boleh mati jugalah disebabkan oleh Onigashima pun nak diletakkan di situ. Tapi kalau nak dikatakan mereka berada di Onigashima, takkanlah satu pun tak berjumpa dengan CP0 ni kan. Takkanlah diorang macam tak terserempak ke, termasuk bilik ke, termasuk ke kawasan situ ke. So macam pelik lah. Sekarang ni kita tak tahu sebenarnya kat mana sebenarnya CP0 ni. Tetapi apa yang dibahaskan di situ adalah berkenaan dengan bilangan ahli yang semakin bertambah dalam pihak Mugiwara no Luffy, which is seperti yang kita tahu pada sebelum ini, pihak kumpulan Mugiwara ni dia punya beza dengan kumpulan Kaido ni memang besar lah, dekat 7-8 kali ganda sebenarnya kalau ikutkan. Tetapi disebabkan oleh pembelotan yang telah berlaku daripada pihak pledges dan juga waiters, yang disebabkan oleh kata-kata Queen yang telah menyakitkan hati mereka dan telah reveal sebenarnya mereka ni macam tak function pun dalam kumpulan Kaido ni semenjak Smile dah tak boleh nak dibuat lagi kan oleh Doflamingo sebenarnya, disebabkan kekalahan Doflamingo, Smile tak dapat nak dibuat. So orang-orang yang jadi waiters dan juga pledges ni pun memang dah tak ada function dah sebenarnya. So kalau waiters nak tunggu pun dah tak ada buah dah untuk dimakan, dan pledges ni pula tak ada function dah pun, dia just macam jadi askar-askar tambahan je untuk Kaido sebenarnya. So disebabkan itulah mereka telah berpaling tadah, lagi-lagi apabila mereka telah dibantu oleh Tony Chopper, disebabkan oleh penyakit Demon Ice virus yang telah diletakkan oleh Queen hari itu, menyebabkan mereka semua dalam keadaan yang cukup teruk lah. Tetapi disebabkan oleh Chopper yang telah menyembuhkan mereka semua dalam satu jangka masa yang cukup pantas. So disebabkan itulah mereka mengambil kesempatan dan juga mengambil keputusan untuk berpaling tadah dan memihak kepada kumpulan Luffy. Dan sekarang ni kumpulan Luffy dah semakin bertambah dan kumpulan Kaido dah makin berkurang. So apa lagi perancangan Oda sebenarnya selepas ini? Adakah dia akan menterbalikkan keadaan seperti mana yang kita tak jangka sebenarnya? Alright, so itulah antara yang telah dibincangkan ataupun yang telah dianalisis oleh pihak CP0. Korang jangan terkejut sebenarnya kenapa CP0 ni tahu berkenaan dengan bilangan berapa ramai orang-orang dalam
kumpulan Mugiwara dan juga kumpulan Kaido sebenarnya, disebabkan salah satu Meris berada bersama-sama dengan mereka sebenarnya. Duduklah bersama-sama dengan mereka tu sambil bermain, tak tahulah main apa tu kan. Alright, so kemudian scene ditukar kepada kita ditunjukkan bahawa Bao Huang dalam keadaan cukup gembira bila dia dapat tahu yang Kozuki Momonosuke telah pun tergolek ke dalam laut bersama-sama dengan Shinobu. Sebenarnya aku tak perasan sebenarnya panel di mana Momonosuke ni jatuh. Kalau korang tengok balik 1015 tu kan, sebenarnya aku tak perasan langsung. Sebenarnya ada scene di mana Momonosuke dan juga Shinobu tu telah terjatuh apabila mereka cuba dikejar oleh Kaido, dan Kaido macam biarlah dah tergolek dalam tu, peduli apa aku kan. Tetapi sekurang-kurangnya Kozuki Momonosuke, orang kata tu macam bernasib baiklah disebabkan Shinobu ada bersama-sama dengan dia. Buatnya dia jatuh seorang-seorang, dia tu dah lah makan devil fruit, dah jadi satu masalah pula. Dah dia tenggelam sampai tak boleh timbul dalam pasukan. Alright, so disebabkan oleh kejatuhan Momonosuke ke dalam laut tersebut, menyebabkan Bao Huang ini rasa sangat-sangat gembira. Dia mulalah plan nak bagi tahu kepada seluruh kumpulan-kumpulan Mugiwara bahawa Momonosuke dah jatuh, untuk menjatuhkan dan juga melenyapkan orang punya semangat bertarung ni. Orang kata tu macam untuk jatuh mental diorang lah kan. So itu adalah salah satu rancangan daripada Bao Huang sebenarnya. Sebab kita tahu baru je dengan Luffy jatuh, ni dah dengar pula Momonosuke jatuh, dah jadi satu masalah pula. Dalam pada masa yang sama sebenarnya kita dipertunjukkan scene di mana kita diberitahu bahawa bagaimana sebenarnya Zeus boleh terselamat daripada dimakan oleh Hera. Pada waktu inilah baru kita tahu macam mana sebenarnya Zeus ni boleh pula beralih ke Climax Tsunami, seperti mana yang kita dah tengok pada 1015 tempoh hari. So kita boleh tengok, dan Zeus bagi tahu sebenarnya sewaktu Hera cuba untuk memakan beliau, dan pada panel Hera cuba untuk makan Zeus tu, sebenarnya Climax Tsunami juga telah digigit sama oleh Hera. Dan pada masa itulah sebenarnya Zeus mengambil kesempatan untuk beralih ke dalam Climax Tsunami. So sekarang ni Climax Tsunami bukan saja dah dihuni oleh Zeus, tetapi Zeus tu dah jadi Climax Tsunami. So maksudnya Climax Tsunami ni dah jadi satu benda hidup. Macam awan dengan api si Big Mom tu, dengan pedang Napoleon si Big Mom tu, lebih kurang macam tu lah sekarang ni. So aku boleh katakan sebenarnya lah, even though without Devil Fruit, Nami boleh jadi salah satu ahli Mugiwara yang cukup kuat sebenarnya, dengan keberadaan Zeus yang berada dalam dia punya Climax tersebut. Dan tengah-tengah berlagi, dan apa rancangan sebenarnya diorang ni, apa rancangan Usopp, Nami dan juga Otama ni, sebenarnya diorang ni nak pastikan yang Otama ni boleh pergi ke life floor ataupun pentas utama lah orang katakan, untuk memastikan bahawa Otama ni mampu untuk memberi arahan kepada semua kumpulan-kumpulan gifters, pleasures dan juga waiters ni. Sebenarnya waiters dan pleasures ni sebenarnya memang dah berpaling tadah dah. Tu kira kita tolak tepi lah kan. Yang menjadi masalah sekarang ni adalah kumpulan-kumpulan gifters. Diorang ni pun makan kibidango, tapi masalahnya diorang ni still bertarung dan cuba untuk membunuh semua para samurai yang berada dekat live floor tersebut. Sekarang ni masalahnya Otama tak ada untuk memberikan arahan sebagai tuan diorang. So kalau Otama ni tak ada, so diorang ni akan still terus menyerang para samurai dan juga kumpulan-kumpulan Mugiwara ni sebenarnya. So inilah antara rancangan Nami dan juga Usopp untuk memastikan Otama ni boleh berada di situ dan memberikan arahan supaya mereka ni boleh belot sebenarnya. Aku rasa memang peperangan kali memang akan jadi terbalik gila lah. Daripada kumpulan Kaido lagi banyak, tiba-tiba jadi kumpulan Luffy yang bertambah-tambah banyak selepas ni. So apa yang berlaku selepas itu, tengah-tengah diorang lagi untuk menuju ke live floor, tiba-tiba diorang terserempak dengan Bao Huang yang tengah dah standby dah nak bagi pengumuman tersebut. Dan pada waktu itulah tiba-tibanya Alti datang dari mana menghantuk kepada si Usopp yang cuba untuk menghantar Otama untuk memberikan menggunakan Bao Huang sebagai mikrofon diorang lah untuk memberikan arahan kepada kumpulan-kumpulan gifters seperti mana aku bagi tahu sebentar tadi. So Alti dah mula menyerang. Ni dah jadi satu masalah dah. Salah satu Tobiropo dah muncul balik. Ingatkan dia ni dah kalah lah dengan Big Mom, dah kena bantai semua. Rupa-rupanya sama je, dia still, orang kata tu still eager lah untuk membunuh Otama. Kenapa dia kejar Otama sebenarnya? Disebabkan bagi dia Otama ni lah punca kepada Pei-Pei dia tu, ataupun Pechuan dia telah pun cedera teruk akibat dibantai oleh Big Mom. Tapi dalam masa yang sama juga dia tahu rupanya Otama ni adalah kunci kepada pembelotan ataupun kunci kepada beberapa orang gifters yang lain telah pun berpaling tadah. Dia tahu sebenarnya Otama ni punya kemampuan kibidango dia tu. Tu jadi satu masalah agak. So disebabkan itu dia telah mencekik si Otama tu. Tapi disebabkan oleh Nami dah tengok, Nami memang jenis tak boleh tengok budak-budak kena
kena macam tu lah, kena dikasari lah kan. Nami jenis tak boleh tengok sebenarnya budak-budak dikasari. So dia cuba untuk menyerang si Alti, tapi dalam pada masa yang sama Zeus telah pun menggunakan dia punya, orang kata tu, telah bertindak lah. Nami cuba untuk pukul, tapi yang bertindaknya adalah Zeus. Dengan cara macam mana dia telah, macam korang boleh tengok dia lah, dia telah mengubah bentuk klimaks Nami ini dan telah menghentak kepala si Alti. Tapi nampaknya Alti ni keras sangat. Alti ni terlalu keras sebenarnya. Tetapi seperti mana yang diberitahu oleh Zeus, walaupun Alti ni keras, sebenarnya dia telah mengalami kecederaan dalaman yang cukup teruk akibat daripada serangan daripada Big Mom yang sebelum ini. So sebenarnya Nami ni boleh je tewaskan si Alti ni dengan melancarkan Thunderbolt Tempo ke, melancarkan serangan-serangan kilat dia ke terhadap si Alti. Tapi disebabkan dia masih lagi memegang Otama, so Nami risau sekiranya serangan dia itu mampu untuk mencederakan Otama sekali. Tapi dalam masa yang sama, Usopp begitu bijak sekali ya. Usopp dengan bijaknya telah melancarkan serangan Little Green Star Sargasso. Tiba-tiba macam tertumbuh lah, orang kata tu, dia macam terkenalah serangan tumbuhan daripada si Usopp tersebut, menyebabkan dia telah melepaskan terlepas si Otama ini. Dan pada masa yang sama, Nami tak tunggu panjang, dia terus melancarkan serangan dia bersama-sama dengan Zeus, dan akhirnya Alti rebah di situ juga. Memang kuatlah serangan daripada Zeus. Kita tahulah kemampuan Zeus ni sebesar mana kan. Dia waktu dengan Big Mom pun dah jadi satu ancaman dah kepada kumpulan Luffy waktu mereka berada di Whole Cake Island, apatah lagi bila dia berada bersama-sama dengan Nami. Lagilah. Okay, so apa yang telah terjadi sebab itu, Bau Huang yang nampak perkara tersebut terus macam tak sangka lah, dia terus menjerit. Dia tak sedar sebenarnya mikrofon dekat mulut dia tu tengah terbuka. Confirm tak sebenarnya? Bau Huang ni dia macam, dia boleh buka tutup lah, dia macam punya mikrofon tu kan. So dia macam pada waktu tersebut, bila dia bercakap, seluruh kumpulan-kumpulan Lanun dan juga samurai yang berada dekat Onigashima tersebut dengar apa yang dia katakan melalui meris-meris yang lain yang menjadi sebagai speaker. So apa yang telah berlaku pada waktu ketika itu, si Bau Huang ni dengan begitu cemasnya, dia telah mengatakan bahawa nampaknya kita punya Tobiropo, 2 orang dah tewas dah, Peshwan kalah, Alti dah kalah, menyebabkan pada mulanya dia ingat nak jatuhkan semangat para samurai dan juga kumpulan-kumpulan Luffy. Tapi apa yang telah terjadi, kumpulan-kumpulan Kaido pula yang mula rasa cemas dengan pengumuman daripada si Bau Huang tersebut. Dan Bau Huang pun nampak macam dah risau dah. So dalam pada masa yang sama, Usopp telah memberikan Bau Huang kepada Otama untuk memberikan peluang kepada Otama bagi menyampaikan dia punya ucapan. Kita tak tahulah sebenarnya apa yang akan terjadi sebenarnya selepas ini, sebab Otama dah mula untuk berbicara sambil didengari oleh ramailah kumpulan-kumpulan Mugiwara dan juga seluruh kumpulan-kumpulan Lanun Kaido yang berada dekat Onigashima tersebut. So apa yang Otama akan katakan, kita tak tahu. Adakah Otama sempat untuk mengatakan sesuatu sebelum something terjadi kepada dia ataupun something terjadi kepada mereka bertiga ini? Kita tak tahu. Sebab kadang-kadang benda-benda macam ni, Oda ni boleh pump macam tu je, tiba-tiba adalah masuk Tobiropo seorang, adalah masuk tiba-tiba All Star seorang. Dah jadi satu masalah dah kepada Otama nak sampaikan something untuk menjadi senjata kepada kumpulan Mugiwara no Luffy ni. Yalah, kalau dia cakap, confirm lah semua gifter-gifter semua akan ikut kata dia. So secara automatiknya lah kumpulan-kumpulan Kaido yang bergelar gifter ini akan berpaling tadah berpihak kepada kumpulan-kumpulan samurai. Dah kalau semua gifter berpihak kepada kumpulan samurai Luffy dan juga kumpulan Mugiwara no Luffy ni kan, memang terbalik gila lah. Berapa ramai je yang akan tinggal menjadi kumpulan-kumpulan Kaido ni. So menjadi satu masalah lah sebenarnya kan untuk Kaido nya troop ni sebenarnya. So panel yang terakhir telah ditunjukkan kepada kita, di mana Kaido bakal berdepan dengan anaknya sendiri, iaitu Yamato. So dekat sini kita dapat satu lagi clue bahawa sememangnya sebenarnya Yamato bakal menjadi the 10th Mugiwara sebenarnya, Mugiwara no Ichimi, kalau korang perasan lah. Sebab bagi aku, Oda dah memang bagi hint dah sebenarnya. Sebab Yamato sendiri kata dekat panel ini bahawa sekiranya diorang menang, Mugiwara no Luffy ni punya pirate menang pertarungan di Wano ini, maka Yamato ini akan mengikut Luffy untuk meneruskan pengembaraan dia untuk mencari One Piece. Dia pun dah declare diri dia sebagai Kozuki Oden. So dengan dia punya rasa orang kata tu excited dia tu, dia akan join Luffy untuk mencari One Piece seperti mana yang telah dijumpai oleh idola beliau, iaitu Kozuki Oden itu sendiri. So
pertarungan bakal bermula antara dua orang beranak ini, which is Kaido dan juga Yamato. Apa bakal terjadi kita tak tahu. Memang tak tahulah, kita tak tahu apa-apa bakal terjadi sebenarnya. Memang bagi aku lah, memang Yamato ni akan tewas sebenarnya, tapi ambil masa sedikit lah. Dan aku rasa memang panjang lagi sebenarnya pertarungan di Wano ni sebenarnya. Dengan Luffy pun baru saja diselamatkan, Momonosuke masih lagi tenggelam. Lepas tu dengan si Yamato baru je nak mula pertarungan dengan Kaido. Kita boleh nampak dekat last panel ini di mana clash haki telah pun berlaku. Kita tak tahu sama ada Haoshoku haki ke ataupun Busoshoku haki, sebab boleh jadi je Haoshoku haki sebab Yamato anak kepada Kaido ada Haoshoku haki. So tak mustahil jugalah untuk Yamato untuk mempunyai Haoshoku haki ataupun mampu untuk menggunakan Haoshoku haki. So itulah saja chapter yang ke-1016, which is chapter This is Otama. So macam mana bagi korang sebenarnya? Bagi aku memang chapter ni nampak pendek sebenarnya. Chapter ni memang nampak pendek, tapi macam-macam information kita dapat tahu. Macam kita tahu CP0 masih lagi menganalisis pertarungan dan juga peperangan yang berlaku di Onigashima. Kita tahu festival api sedang pun disambut oleh orang-orang di Wano. Kita tahu macam mana sebenarnya akhirnya Zeus boleh masuk ke dalam climax tsunami, dan kita tahu pada kali ini yang sebenar-benarnya memang Yamato bakal bertarung sebenarnya dengan ayahnya sendiri. So itu sajalah daripada kami pada kali ini pada channel Dionko untuk chapter review untuk chapter yang ke-1016. So kalau korang rasa korang ada apa-apa teori berkenaan dengan chapter latest ni, korang boleh je lah letak dekat komen. Letak je, isi je komen ni kan. Isi je, korang boleh je cakap apa-apa kan. Korang nak hate bagi komen-komen haters ke, tak ada masalah pun kan. So itu saja pada channel Dionko pada kali ini. So aku harap korang terhibur dengan kita orang punya video pada kali ini. So itu saja pada channel Dionko. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan bell notification kepada korang yang baru sampai ke channel Dionko. Dan juga jangan lupa juga untuk like and share our video, and see you guys in the next video. Salam daripada Dionko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.